Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Muslimin muslimat, mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, terlebih dahulu marilah sama-sama kita memanjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan limpah kurnia, izin dan inayah daripada Allah. Pada malam ini kita diberikan kesehatan, kelapangan dan kekuatan untuk sama-sama kita berada dalam kuliah bulanan kita. Alhamdulillah, semoga pertemuan kita pada malam ini diberkati dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Muslimin muslimat rahimakumullah, untuk tidak melengahkan masa, kita kembali kepada kitab kita, iaitu Al-Baqarah, sampai kepada muka surat, kalau ikut tanda saya 95 ke 94. 94, Alhamdulillah. 94. Ikut suka nama Ustaz. 94. Up to you, I don't care. Okay, Alhamdulillah, langkah sikit-sikit apa. Bak mati ni tak baca, tak apa. Semua nak kena mati. Okay. Percaya tak percaya mati, kena mati. Itu yang disebut mati itu sebagai satu musibah. Musibah ni lagu mana? Musibah ni sampai kalau roh dengan jasad kita dipisahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mati ni satu musibah. Musibah lagu mana? Musibah apabila daripada kita duduk melanda di atas muka dunia, tiba-tiba kita dimasukkan Allah Subhanahu wa taala ke dalam perut dunia. Mati ni satu musibah. Hang dan ke, hang tak dan ke, nak kembali kepada jalan Allah. Bila sebut mati, itu kena mati. Sampai masa mati, maka matilah. Tapi lagi musibah ialah orang yang apabila dia tahu kata dia nak mati, tapi dia lalai, dia tidak ada persiapan, dia tidak ada persediaan untuk berhadapan dengan kematian tersebut. Inilah paling musibah. Musibah mati bila kita terpaksa meninggalkan dunia yang mungkin waktu itu kita tengah seronok, yang mungkin waktu itu kita setengah himpun harta kekayaan dan untuk cari pangkat darjat dan sebagainya. Tiba-tiba waktu seronok itulah kita memisahkan diri kita, sampaikan kita tidak lagi diterima oleh makhluk yang hidup untuk terus berada di atas muka bumi. Nah, apa? Muslimin muslimat rahimakumullah, tak ada siapa yang sayang kepada kita macam mana dia punya sayang sekalipun. Bila kita mati, dia pihabat dekat Tok Imam, dia kata Tok Imam jangan duduk bumi lagi lah. Suami saya ni sebab saya nak duduk dengan dia lagi, biar-biarlah dia duduk. Mana ada? Tak ada lagi orang mati, orang tanya, orang anak tak payah simpan lagi kot. Semua kalau kita dapat kata dia tu dah mati dah, orang akan tanya nak simpan dia.
Maknanya orang tak mau nak kita duduk ni atas muka dunia ni lama sangat. Kalau boleh tu nak segera untuk kita dipindahkan daripada atas dunia kepada perut dunia. Itulah musibah kematian. Dia jauh tak baca lagi. Bukan baca lagi, belajar baru. Al-Ma'lum dah sebulan sekali jumpa. Saya kata ya, baru dah baca. Tadi tak baca, tadi baru belajar. Muslimin, muslimat, mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala sekalian. Berbalik kepada kitab kita, muka surat 94. Bismillahirrahmanirrahim. Kita baca tentang mereka-mereka yang apabila tidak boleh menerima ketentuan qada dan qadar Allah Subhanahu wa ta'ala. Bila ada orang yang hilang, orang yang disayang, tiba-tiba dia tak diterima kematian orang yang disayang tersebut, dia akan meraung-raung, dia akan menarik-narik rambut, dia akan menjerit-jerit. Maknanya dia kembali kepada zaman jahiliyah. Fitrah manusia bila hilang orang yang disayang, sedih kena ada. Khayal, teriak tu biasa, tapi jangan melampaui sampai meraung, sampai kadang-kadang menjerit. Nak jadi kebanyakannya kepada wanita. Orang lelaki janganlah tengok kalau bini dia mati dia duk riau melompat-lompat tu, jangan. Kadang-kadang tengah duk kita tanya tu dia dah tersenyum lagi. Orang lelaki. Tapi bukan hak duk ada ni, hak duk ada ni kalau bini dia mati dia sedih juga. Hak lain. Kadang-kadang kalau bini mati dia malu senyum. Orang tanya ada air lain macam senyum. Ada cantik kalau. Dia boleh lagi niat nak nikah lain. Tapi kita tak lah. Muslimin, muslimat rahimakumullah. Teriak tak ada masalah. Fitrah manusia sedih sebab kita hilang orang yang kita sayang. Tapi jangan melampaui batas, jangan menolak ketentuan dan takdir Allah seumpama kita tak percaya. Semua yang hidup atas muka dunia ni akan mati. Dan kita sambung merupakan tanda kekufuran. Orang yang bila dia tak diterima qada dan qadar Allah, dia ni orang yang kufur. Sebagaimana sabda Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Salasatun minal kufri billah, syaqqul jib wal niyahat wa ta'nu fil nasab." 3 perkara daripada tanda kekafiran terhadap Allah. Yang pertama, merobek baju. Merobek baju ni nak apa? Nak kata dia tu riau yang melampau-lampau. Dia menjerit-jerit, berlupuk-lupuk, tarik habis baju-baju, tangkap habis muka-muka sebab mati orang yang dia sayang. Yang kedua, kata Nabi Rasulullah SAW, orang yang suka merintih. Ni macam mana lah nak jadi dekat aku ni bila suami aku tak ada. Bagaimana aku nak sembah hidup aku lah. Ya Allah, kali kalau nak ambil lagi aku sekali. Contoh lagu tu. Orang yang suka merintih, orang yang suka ada sikap berputus asa. Jangan ada dalam kehidupan kita ni. Seumpama tidak ada mentari di hujung Sarawak. Nampak? Bahasa orang ingat aku lekeh. Mentari di hujung Sarawak. Yakinlah lagu mana ujian yang Allah bagi kepada kita. Allah tahu kita mampu untuk berhadapan dengan ujian tersebut, dan Allah akan bagi darjat pada orang yang dapat melalui ujian yang diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada dia. Dengan sabar, dengan redha, insya-Allah Allah akan bagi satu balasan yang baik. Kalaulah Allah tak bagi di dunia, akan Allah bagi kepada kita di hari akhirat. Jangan merintih. Aduh, motong getah selesai dah hampir 3 rakaat pokok. Subuh pun tak sembahyang, dia motong tu subuh tak sembahyang. Dia kalau pergi sayur lagi, dia lagi berlambat balik tengah hari dah. Dia pergi motong tu subuh tak sembahyang lagi, dia duduk dalam kebun getah. Habis 3 rakaat pokok lebih, dia balik main tak danduk lama mana. Main hujan, ya Allah, ya Rabbi, ya Karim, dia rebak lah. Dia kata, aduh,
Maka kalau aku tahu hujan ni turun motong pun tak payah pergi kali. Ni lagi ada ikut susu orangnya pakai tak ada duit lalang ni. Jangan merintih. Muslimin muslimat rahimakumullah. Yang ketiga kata Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menghina nasab keturunan orang. Jangan menghina nasab keturunan. Biarlah menjadi rahsia kita. Jangan jadi adat orang pula. Anak tahu tak yang perempuan nikah tu bukan dia tahu mak pak dia tu betul. Kau mak pak dia mana tu. Jangan masa-masa dia tu anak-anak nikah sebab memanglah mak pak dia, tapi dia tu jadi sebelum mak pak dia kahwin dengan cara yang halal. Contoh kalau begitu. Jangan hina nasab keturunan. Hang tak layak. Piramli buat dah ibu mertuaku. Kalau engkau aku tak suka, seluruh keturunan engkau pun aku tak suka. Piramli buat. Apa kau menangis di sini? Pergi kau menangis di sana. Tu. Mak darah. Allahumma salli ala Muhammad. Dia hina pemain muzik dan sebagainya. Padahal dengan piramli pun cerita. Dan hantar kata mak usaha bagi duit banyak. Dia pergi tidur hotel, main kuda dan sebagainya. Salah perempuan dia juga sebab tak bagi piramli ni. Bukan salah perempuan dia sangat. Sebab apa? Perempuan dia tu nak suruh kerja lain supaya mak dia terima balik piramli. Contoh. Lalu siapa yang bersalah? Muslimin muslimat rahimakumullah, piramli tu. Jangan menghina nasab keturunan orang. Kemudian yang ketiga, dapat menjerumuskan dalam kekufuran. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Nabi warta daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ibnatani fil nas huma bihil kufr, at-ta'nu fil nasab wal niyahatu 'alal mayyit." Dua macam dalam kelakuan manusia dapat menjerumuskan dalam kufur, iaitu menghina nasab keturunan orang dan menangisi mayat sambil merintih. Yang ini tak boleh. Dua benda boleh dilarang. Hadis sahih daripada Imam Muslim. Jangan hina nasab keturunan orang dan jangan menangisi mayat, merintih seumpama kita tidak menerima qada dan qadar, ketentuan daripada Allah Subhanahu wa taala. Muslimin muslimat mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Yang keempat, pada hari kiamat dikenalkan pakaian dari aspal dan kutan nyala api neraka. Sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis, "Inniyahatu min amri jahiliyah wa inna an-naihata idza matat wa lam tatub fad'allahu laha thiyaban min khadiran wa dir'an min lahabin nar." Merintih itu termasuk kebiasaan jahiliyah, dan orang-orang yang merintih jika ia mati sebelum taubat, maka Allah akan memotongkan untuk dia pakaian daripada aspal dan kutan daripada nyalaan api neraka Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ini azab yang disebut oleh Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada mereka-mereka yang tidak menerima ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang bukan hanya setakat merintih, tak boleh terima qada dan qadar kematian orang yang dia sayang. Tak kiralah perbuatan-perbuatan yang mengembalikan kita kepada zaman jahiliyah. Nabi tak mahu. Sebab Nabi ini diutuskan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengeluarkan manusia daripada kegelapan kepada cahaya terang menerang. Nabi diutuskan Allah untuk mengeluarkan manusia daripada kekafiran kepada beriman dengan Allah Subhanahu wa taala. 30 tahun lebih Nabi berjuang mengorbankan jiwa, raga, kesenangan sebagai pemimpin nombor 1 dalam negara. Nabi sanggup berkorban nyawa dan sebagainya. Nabi sanggup menjatuhkan, orang panggil apa dia? Title Rasulullah sebagai Habibullah, kekasih Allah. Walaupun Nabi dibaling dengan bangkai, Nabi dibaling dengan najis, Nabi diludah dan sebagainya, tapi Nabi tidak sama sekali berganjak ke belakang walaupun setapak demi untuk menyebar dan menyampaikan agama yang betul, agama yang benar, iaitu Islam.
Tiba-tiba bila kita dah jadi Islam, mai satu zaman 2024, milenium ni orang nak kembali balik kepada zaman jahiliyah. Hak perempuan nak jadi jantan, hak jantan nak jadi perempuan. Sama zaman lah Allahumma salli ala Muhammad, macam tak ada agama. Orang Melayu pakai tudung litup semua, duk pergi salam dengan anjing. Nak mak pak sendiri pun jarang salam, dengan suami pun jarang salam, dengan anjing salam. Anjing semua. Ni berlaku zaman lah, ada ke tak? Berlaku ke tak? Berlaku. Oi, zaman lah ni macam tak ada agama. Apa Nabi bawa sampai 32 tahun lebih? Nabi meninggal dunia, wafat hampir 1400 tahun. Takkan apa tak boleh kenang jasa Rasulullah, bawa sunnah Rasulullah dalam hidup hamba. Tiba-tiba hamba mengaibkan Rasulullah. Rasulullah tak ada masalah apa dah. Dijanjikan surga. Tapi kita ni mai lagi lama, lagi nak mengarut, lagi nak merebel, sampai orang Melayu pun hari ni lah. Kita ingat di Indonesia saja bagi salam tapi tattoo penuh badan. Hari ni orang Melayu di Malaysia, di Langkawi pun ada bertattoo penuh badan. Ada ke tak apa? Ada ke tak? Ada. Allah, nak jadi apa ni? Nak jadi apa ni? Kita tak nak percaya dengan setia. Liberal. Bukan masalah negara. Masalah individu tu sendiri. Kita sendiri. Kalau liberal dengan aku kalinya, tattoo, main ngajak apa? Dan semua pakai tattoo dalam sana. Ada ustaz ni abang hukum baru contoh, tattoo tak dosa. Pakai aku habis dengan aku kali. Ini bukan masalah negara, ini masalah individu. Dia bukan tak faham agama, tapi dia terikut-ikut budaya orang, terpengaruh dengan benda-benda songsan, benda-benda jahiliah nak dihidupkan semula akhir zaman ni. Nampak macam aku marah kan? Tak, nasihat. Muslimin muslimat mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Allahu akbar. Apa azab bagi mereka yang menghidupkan semula jahiliah? Maka kata Nabi, akan dijadikan baju daripada tar api neraka Allah Subhanahu wa taala, dan akan dipakaikan kutan kancing daripada nyalaan api neraka Allah Subhanahu wa taala. Muslimin muslimat mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Macam-macam orang yang cuba nak menghidupkan kembali apa yang telah dilakukan pada zaman jahiliyah. Yang kelima, pada hari kiamat dibangkitkan dengan memakai pakaian tir dan kutan daripada penyakit kulit. Dalam sebuah hadis disebut, iaitu sebagaimana wafda daripada Abi Malik Al-Ash'ari radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "An-naihatu idza lam tatub qabla mautiha tuqamu yawmal qiyamati wa 'alayha sirbalun min qatiranun wa bir'un min jarab." Perempuan yang suka menangis merintih kerana kematian, jika tidak bertaubat sebelum mati, bakal dibangkitkan pada hari kiamat memakai gamis dari tir dan kutan daripada penyakit kulit. Wa'iyadzubillah, harus sahih daripada Imam Muslim. Yang kita orang main minang nak kita. Pakcik, nak main minang nak darah pakcik. Hak mana tu? Anak darah aku baru cukup 18. Kemarin tu, tu dia masuk apa tak kerti, biar periuk tak mana, masuk apa tak kerti. Anak main minang dia betul kan? Betul. Kadang-kadang ni kita belajar lepas tu, macam ibu yang tak beranak, dia bukan tahu lagu mana nak jaga anak, lagu mana nak sebab anak, tapi bila dia dah melahirkan anak, tiba-tiba main ilmu tu semula jadi. Macam mana nak dukung, macam mana nak menyusu, macam mana nak mandi budak dalam besen dan sebagainya. Bukan dia belajar kat mana pun ilmu tu, tapi dia main secara sendiri. Bila benda tu berlaku baru dia main sendiri. Macam kita, kalau lelaki mati, kita dah abang aku nak bergantung dengan siapa, nak nikah lah tak boleh, sebab dia ada iddah 4 bulan 10 hari. Dalam 4 bulan tu sebelum aku nak nikah lain, aku nak hidup macam mana, lelaki tak ada, boleh hidup.
Allah bagi ilmu macam mana nak hidup tanpa orang yang selama ni kita bergantung dengan dia. Saya harap. Jadi suami tak ada masalah. Suami, ibu-ibu, cuba hampa try mati tengok. Hampa nak tengok lelaki hampa dia lagi mana. Dia kerupuk tu. Dia tak nak duduk orang sunyi boleh. Ada kawan nak duduk nak orang janda-janda mana ada. Nak tanya orang. Dia tanya siap lah. Dia bukan saya dah jawab semua. Allahumma salli ala Muhammad muslimin muslimat rahimakumullah. Tapi kita tak tengok muka apa semua okey lengkap. Setiap pada yang satu. Alhamdulillah. Setiap day. Muslimin muslimat mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi semua benda yang kita buat maka bersegera bertaubat kepada Allah sebelum kita diazab oleh Allah Subhanahu wa taala dengan azab yang kita tidak boleh bayang ketika kita duduk di hadapan Allah di hari akhir. Kemudian yang keenam, memperolehi kutukan. Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu berkata, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an-nabihata wal mustami'. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengutuk orang yang meritik dan yang mendengarkannya. Tak tolong nak salah. Dia dua yang kali juga. Kalau dulu dia tambah riak. Ingat dia kata ingat nak benda dah berlaku. Allah sayang suami redha, insya-Allah. Doa banyak untuk dia jadi ahli syurga. Lepas tu ni dah dia tengok kongsi riau dekat, dia lagi dekat. Kalau kawan lelaki mati, dia bukan dah kena pun, dia tak mati lelaki pun, tapi dia riau lebih daripada kawan mati lelaki tu. Macam-macam lagu bunyi. Dia lelaki tak mati tapi dia tumpang merintih, tumpang meraung, tumpang menjerit-jerit, maka dia juga akan sama azab macam mana orang yang menjerit sebab kematian suami. Dia menjerit suami tak mati, tapi sebab dia jual beza sekali, maka azabnya sama. Kata Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan mendapat kutukan daripada Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi tak ajak untuk kita jadi orang yang sentiasa. Nabi tak ajak untuk jadikan kita ni orang yang lemah semangat. Sebab Nabi sendiri kuat. Nabi kuat. Nabi memiliki semangat yang kuat, yang utuh, yang baik. Nabi lagi hebat ujian yang Allah bagi kepada Rasulullah. Tapi Nabi tak pernah mengalah. Nabi tidak pernah menyalahkan takdir Allah. Nabi tetap bersyukur dengan apa yang Allah bagi kepada dia. Malah Nabi makin kuat ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita di tempat Nabi lama dah kita kecewa. Kekasih konon hantar aku pergi Taif, aku kena banding dengan batu. Kekasih apa? Kalau kita duduk tempat Nabi dah lama dah kita kecewa. Tapi Nabi bukan macam tu. Lagi banyak ujian yang Allah bagi kepada Rasulullah, makin kuat pegangan, makin kuat sayang Rasulullah kepada Allah Subhanahu wa taala. Muslimin muslimat mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Kita bukan ujian antara mana. Dia kata malam ni kalau tak ujian boleh sampai di syurga. Kalau ujian pakai ustaz seorang lah nampak dia. Kita teratur yang ujian. Tak ujian lagi baru berkelar. Bukan ujian lagi. Tapi kita buat hukum orang tak ujian kopi. Mau ujian? Bagus. Golek tu je. Allahumma salli ala Muhammad muslimin muslimat rahimakumullah. Muslimin muslimat mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Kemudian yang ketujuh, dibariskan di tepi Jahannam sambil menggonggong bagaikan anjing untuk ahli neraka. Sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis, inna hadhihi an-nawaiha yaj'alna yawm al-qiyamah صفين في جهنم صف عن يمينهم وصف عن يسارهم وينبحن على أهل النار كما تنبح الكلاب. Wanita-wanita yang biasa merintih jika ada kematian itu akan dijadikan pada hari kiamat dua barisan di Jahannam
Satu barisan sebelah kanan dan satu barisan di sebelah kiri, lalu menggonggong bagaikan anjing untuk ahli neraka. Hadis daripada Imam At-Tabrani. Itu di antara azab, di antara hukuman yang bakal diterima oleh mereka-mereka yang apabila di atas mereka itu menolak ketentuan takdir yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Jadi jangan. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Apa tanda kita mengaku beriman kepada Allah sedangkan kita tidak pernah diuji oleh Allah setinggi mana tahap keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Maknanya apa? Lari tak lepas makhluk dunia, kok mana pun kita tak akan lepas daripada ujian. Ada ujian mental, ada ujian fizikal, ada ujian jiwa. 3 ujian ni akan kita hadap. Ada orang diuji dengan mental. Dia memiliki anak-anak yang tidak ada ketaatan kepada Allah. Contoh. Ada orang yang diuji dengan mental. Dia senantiasa diberikan keresahan sebab tidak rasa cukup dalam kehidupan. Contoh. Dia diberi ujian dengan fizikal. Dia tengok orang pi sana, pi sini, berlari ke sana, naik motor pi sini, dengar-dengar pi kamera lain, dengar-dengar pi macam-macam. Tapi dia terlangkah di atas hati. Dia diuji dengan jiwa. Dia kematian orang yang paling dia sayang. Kok mana pun kita tak akan terlepas daripada ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Makin banyak ujian, makin berat ujian, makin Allah sayang kepada kita. Apa untuk ujian? Untuk Allah bersihkan dosa kita sikit di dunia, supaya kita tidak banyak azab ketika mana kita balik kepada Allah Subhanahu wa taala di hari akhirat. Kalau Allah duk biar kita seronok-seronok, tiba-tiba di hari akhirat kita kena azab yang banyak. Sebab Allah tak bersih sikit-sikit. Bersih lagu mana? Bersih dengan ujian. Bersih dengan perkara-perkara yang kadang-kadang kita tak suka. Maka yang itulah cabaran dalam kehidupan. Mana ada manusia tak suka? Mana ada manusia yang suka makan tak lalu? Mana ada? Tapi akan ada satu hari kita makan tak lalu. Mainlah letak ikan 3 rasa depan muka. Makan sikit. Baik mula. Tak ada siap. Tiba-tiba letaklah ikan 3 rasa. Tak ada kan? Dengan kepala-kepala tu habis semua. Tapi kita waktu sihat tu bukan tak belanja sangat kita. Tengok. Ni macam kita jadi mokok. Ada anak-anak puan panggil yang puan ajak dia makan. Mak tak ada. Tengok muka kita tahu. Tapi kalau hampa doa kita, dia buat main. Ayo makan apa? Makan tegorang aku dah tak lalu. No, macam tu tanya sangat nak makan apa. Yang waktu aku dah sihat, segar bugar, tak ajak aku. Mengajak pun dia kena perkenal kita. Cik lupa buat beg duit. Celaka tu. Ayah banyak dulu lah. Ayah banyak dulu balik rumah. Cik banyak dulu. Memang tobat tu tak. Saya tobat tahu. Tak banyak lah. Dia perkenal kita. Kita bukan makan banyak mana pun. Tapi tak ada kan abang kat aku kata, ya jom kita pergi makan di Taman Semata. Abang aku kan tak pergi sangat pun. Abang tu kami serasa seronok dah. Tapi janganlah nak-nak. Nasib kita macam tu lah. Jangan tak. Bagi lagi ibu, jangan harap anak-anak. Selagi mana dia suami, kanting dengan suami. Abang gitu. Pagi abang tu jangan pagi betul ingat. Yang ada pelet-pelet romantis. Abang. Macam tu. Ni apa pergi? Abang. Cerai. Panggil lah. Abang. Macam tu. Ada kalau syukur. Ada. Muslimin muslimat mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Naik motor skuter lah, ada jenis skuter baru ni. Dia nampak comel. Warna hijau, warna biru muda tu semua nak beli waktu biji. Cuan skuter tu kan. Naik lelaki bini dia bukan ada dia koyok pergi terus. Tidak koyok pergi terus duduk dalam aku. Buat apa? Ngalah. Muslimin muslimat mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Habis cerita bab
menangisi, menjerit-jerit, dan juga tidak menerima ketentuan kehilangan orang yang kita sayang. Jadi kita masuk pada bab yang baru, muka surat 97, keutamaan takziah. Apa kelebihan orang yang menyampaikan ucapan takziah? Boleh lagi kan? Boleh. Sebulan sekali Ustaz. Berarti pukul 10 ke apa? Nampak? Try tengok kita buat marathon kuliah. Kita buat kuliah marathon. Tak ada masalah, aku seorang tak apa. Saya banyak orang. Buat kuliah marathon daripada maghrib sampai subuh. Tinggal aku sangat. Malah tinggal dengan juru kamera ni. Kamera pun meletup sampai subuh. Memang dia balik. Kata aku balik 16. Tak jadilah marathon. Boleh buat nak keren dah marathon. Kuliah marathon. Kuliah paling lama. Malaysia Book of Record. Seorang ustaz kuliah maghrib sampai pukul 1 pagi contoh. Begitu. Emas. Ya. Tapi dengan ambil belum betul. Memang tak ada. Aku seorang saja. Muslimin muslimat mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Marathon. 40 minit dia pun sakit perut mata marathon. Gelisah dah. Dia jadi macam tubuh ada macam bola. Tak ada kau ni, tak kena, tak ada kau ni, tak kena. Bismillahirrahmanirrahim. Keutamaan takziah. Takziah yakni menghibur untuk menyabar dan meringankan kesusahan yang didertai oleh orang yang sedang ditimpa musibah kematian. Ini hukumnya sunnah sebelum 3 hari sejak mati dia. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. So dia abang dulu. Kalau ada satu kematian dalam satu keluarga, dalam tempoh 3 hari lepas mati itu masih lagi sunat muakkad. Sunat yang dituntut untuk kita menyampaikan takziah. Walaupun jenazah itu telah dikebumikan, kita pun baru jumpa ahli keluarga. Sebab kita pun baru balik daripada mana-mana, tiba-tiba kita tahu ahli keluarga dia mati, kita pun pergi rumah dia. Assalamualaikum, salam takziah diucapkan kepada arwah ayah yang baru meninggal dunia. Saya pun tak ada ziarah sebab saya baru balik dari Ustaz. Dan hari itu baru hari yang kedua. Maka sunat muakkad, sunat yang dituntut untuk kita menyampaikan takziah. Tapi takziah ucapan yang menyenangkan orang yang dengar tu. Banyak-banyak bersabar, semoga arwah diberi rahmat oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan tetapkan bersama dengan orang-orang yang Allah kasih. Contoh hari itu, jangan TV. Dia jadi mak wajib motor dulu. Latihan mati dah. Tu lah aku kata dia latihan jenis makan tak pantang. Lah tak ada nak bukannya. Hang pun tak mahu nak tegur. Hang mampu dah orang tu. Jangan. Tapi hang pun mampu semua. Dia kata laki aku mati tu memang mati dah. Hang duk mengucapkan takziah yang bukan-bukan, hang mati pula. Jangan bagi ucapan yang elok. Kalau orang perempuan, orang lelaki, kita bagi ucapan takziah. Sabarlah Rahman. Allah sayang lagi kau nak. Redha kematian kau nak. Doa banyak-banyak. Ampun tahu dah tu. Ampun juga tahu dah. Orang lelaki senang. Orang lelaki ucapan takziah dia kena bagi dia senyum. Ada Mak Mina pun dia tunggu Pak Mak juga. Dia tak ada. Mak Mina tu bergetar. Rega dan senyum terus. Sibil muslimat mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Dan sunnah takziah itu pada semua keluarga dan family orang mati itu yang kecil maupun besar, laki-laki maupun perempuan. Tak kira jumpa anak dia pun, ni Pak Cik nak bagi ucapan takziah dah nak. Sebab hampa kehilangan ayah hampa, doa banyak-banyak jadi anak yang soleh dan solehah. Daripada yang hampa buat tu sampai dekat raya insya-Allah. Bab tu. Ucapan yang macam tu, ucapan yang menyenangkan orang yang ditimpa musibah kematian. Orang yang dipersayang tu suka dengan ucapan kita. Sekalian muslimat rahimakumullah. Adapun keutamaan takziah itu ada beberapa hadis Nabi yang menerangkan sebagai berikut. Yang pertama, memperoleh pahala seperti pahala penderita musibah. Sebagaimana sabda Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, "Man 'azza musaban falahu mislu ajri."
Sesiapa yang menghibur orang yang ditimpa musibah yang dibalas, maka ia mendapat pahala sama dengan penderita itu. Tak kira lah. Hadis daripada Imam Tirmizi. Tak kira bukan masalah mati je. Apa juga musibah. Contoh orang yang berhadapan dengan rumah terbakar. Contoh. Banyak-banyak sabar. Jangan dimana kami boleh bantu. Setakat ni tengok lampu kita bantu insyaAllah. Ada rumah siapa nak tidur? Kalau tak ada, rumah saya boleh, tak ada masalah. Itu. Jangan ni hampa sila rumah hampa tu wayarin lama. Hang tu jenis kedeku, tak wayarin, dia spark ni. Macam lelaki hang buat spark. Bingung betul pula. Jangan. Muslimin muslimat rahimakumullah. Dok pergi menyumpah seranah kawan tu pula tak boleh. Contoh rumah orang ditimpa banjir, rumah orang kena sempat pokok besar-besar ni bukan boleh simpan lama-lama. Kena buat. Ada siapa yang kena tanggung masalah. Rumah dah runtuh boleh. Tak buat apa boleh. Jangan lebih tibai dulu. Nak buat mana? Ketentuan Allah. Ribut banyak-banyak. InsyaAllah ada lagi yang lebih baik yang Allah akan bagi depan. InsyaAllah. Buat dulu. Ayat tu bagi comel. Ni kita ayat comel tu. Waktu duk menggila dulu. Ayat comel. Zaman dulu lah, zaman dah tak ada orang, zaman dah minum bagi belanja TS dua buku, khabar ni tu. Zaman dah mudah zaman dah. Ni zaman ibu dulu, hak tahun 80-an dulu ingat tak? Kalau bercinta juga payah dulu. Dia tulis surat malam-malam tu dengan lampu pelita minyak tanah tu, minyak gas. Di malam bulan bertemankan bulan purnama. Bersama dengan angin-angin yang sepoi-sepoi bahasa. Kukirimkan bersama angin itu salam kerinduan. Nampak ayat tu? Tak jadi koyok pula. Dia bukan nak tanya apa lagi. Dia baru buat bunga. Dia nak tanya dah tidur ke belum. Dia nak tanya yang tu. Kita tulis surat Assalamualaikum. Tidak tak lagi. Kita buruk-buruk. Dia dah bersama bertemankan malam yang gelap gelita. Dengan pohon-pohon yang disapa angin sepoi-sepoi bahasa. Lambat dia kau. Ambil besok. Contoh lah dah. Dia bubuh bedak dalam surat tu. Buka-buka, pak muka. Heran semua. Dan nak baca, tak jadi baca. Cuba buat ayat yang bagi orang suka, bagi orang senang, bagi orang seronok dengar. Daripada ayat yang menyakitkan orang. Jangan dia pergi bagi ucapan takziah tu, ucapan yang menyakitkan hati orang. Macam dia orang sakit. Biar tengok dia 2-3 hari macam mana. Tengok macam larut. Jangan kata itu. Walaupun tengok tu macam nak larut. Kata, sabar banyak-banyak anak insyaAllah saya juga ada bisa hari ini nampak buku kuah merah. Bukan kuah merah, kuah pecah. Tapi kita tak kata kuah merah. Jangan betul-betul ingat tengok orang sakit. Lepas betul gitu. Lepas tengok orang sakit tu buat betul. Gagal kaki dulu. Kaki sejuk pelik lah. Kawan saya kaki sejuk dulu ni. Dia sejuk kaki dulu. Lepas tu dia sejuk bersama betul. Tak dalam 2 minggu gitu pun. Jangan tepi tiba ayat itu orang sedikit lagi yang penerangan kaki tu ya. Muslimin muslimat mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah. Sekali kita bagi ucapan takziah kepada orang yang ditimpa musibah dan dia rasa terhibur dengan ucapan kita, maka kita dapat pahala sama dengan pahala dia mendapat musibah. Muslimin muslimat rahimakumullah. Yang kedua, memperolehi perhiasan kehormatan di hari kiamat. Sebagaimana sabda Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma min mu'minin yu'azzi akhahu bi musibatin illa kazahu Allah 'azza wa jalla min hulalil karamati yaumal qiyamah." Kata Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tiada seorang mukmin yang menghibur saudaranya yang ditimpa musibah melainkan akan diberi oleh Allah perhiasan kehormatan di hari kiamat. Hadis dari Ibnu Majah dan Imam Al-Baihaqi. Alhamdulillah, subhanallah, tabarakallah. Bukan senang nak dapat penghormatan daripada Allah Subhanahu wa taala. Penghormatan daripada orang di dunia pun kita sepuluh. Saya kita kalau jadi orang yang orang kenal di dunia ni Allah.
Zaman dah ni berarti ustaz pun kalau orang kenal tu, turun dari payung, orang sambut, cium tangan. Kan macam dia. Aku mampu pikat. Aku jenis orang tak apa kenal. Turun kata, kau tu, mai tak mai tu. Mai tu boleh dengar. Ada? Contohnya, orang kalau di dunia orang kenal dan dia panggil kita makan tang lain. Meja kita ada balut, ada pokok bunga pula meja kita. Tapi lauk tak ada nak habis lagi ditambah. Kalau orang yang tak kenal, mampu fikir dapat makan, tak dapat makan tidak. Janji nak balik lagi, aku salam agak ada sampul. Jangan cari pasal. Bunyilah. Alhamdulillah. Muslimin muslimat rahimahumullah. Dia nak hangau juga sampul tu. Macam wajib kau, kena gila kena buat sampul tu. Lala beri di bahai sampul saja, jangan buduh orang tu. Dia gagal sampul dia seronok lah. Koyok kodeh macam tu. Duit tak ada. Sampul mana mendatang mana bagi sampul saja duit tak ada. Dah panas lah tu. Allahumma salli ala Muhammad. Dia jadi macam wajib orang kita nak kena buat duit makan kena riu. Kalau kita tak buat, kalau tangan lengang tu dia tengok. Dah pergi, kita ada duit ramah tu. Tak buat dia ramah sangat. Dia kata begitu je. Dia penting nak mampu pergi makan, tak makan sudah. Tapi kalau ada di tangan tu sampul, ni dalam tengok ni, tolong bawa tak pergi kemah ni, bagi makan. Kemah. Tolong bagi 2 biji campur, tolong ni Pak. Muslimin muslimat mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kehormatan manusia bagi pun kepada apatah kehormatan daripada Allah. Mungkin Allah bagi penghormatan dekat kita duduk dengan para rasul, para malaikat. Mungkin Allah bagi penghormatan kepada kita diampunkan dosa kita oleh Allah. Mungkin Allah bagi penghormatan kepada kita memudahkan soal jawab kita dengan Allah. Mungkin Allah bagi penghormatan dekat kita untuk memudahkan lintasan di titian siratal mustaqim. Macam-macam penghormatan yang Allah boleh bagi pada kita. InsyaAllah. Lah untuk malam ni insyaAllah. Yang ketiga, memperselendang di hari kiamat. Sebagaimana sabda Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man 'azza sakla kusiya burda." Siapa yang menghibur wanita yang kematian anak, maka akan mendapat selendang di hari kiamat. Jadi kita berhenti tadi dulu. Lepas ni kalau siapa-siapa yang tahu janda tu anak amal, pilah mereka cepat-cepat. Aku bukan nak kisah kat bini kita, bukan nak tolong janda tu, nak tolong anak dia. Betul kan? Tapi kalau berani lah, aku sabar tak berani. Mampu nak tengok aku lari kat taman Langkawi, mau stres. Aku tak berani. Bukan sebab aku takut bini tak takut kat aku. Muslimin muslimat mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina. Bukan nak jadi wajib. Bila kita tahu katakan untuk kematian suami, anak dia ramai. Contoh ada satu lelaki, alhamdulillah subhanallah, jodoh. Allah takdirkan dia dengan Ina Naim. Ingat tak? Ina Naim tu kematian suami. Tinggal anak-anak yang ramai. Ada 3 orang anak yatim. Maka dia pun kahwin dengan Ina Naim. Sama dengan hadis Nabi, "Man 'azza sakla kusiya burda." Siapa yang menghiburkan wanita yang kematian anak, maka akan mendapat selendang di hari kiamat. Tak kira dah. Kematian suami ke, kematian anak ke. Kematian anak. Allahumma shalli ala Muhammad. Kita ni cari ucapan takzir pada seorang wanita yang dia tu menantikan anak yang pertama berpuluh-puluh tahun contoh. Ataupun ada baru-baru ni, Allahumma shalli ala Muhammad, tadi saya dengar berita satu kematian. Ayah dia baru meninggal tak lama mana, nama dia Nasir. Orang Bayan. Tapi dia dikebumikan di Cenik Pura. Dan hari ni anak dia cedera sebab ditimpa tiang konkrit. Anak dia baru ada 1, ingat saya. Dan hari ni dia diundang oleh Allah untuk bersama dengan arwah ayah dia. Telah pun pergi ke rahmatullah. Allahumma shalli ala Muhammad, budak yang baru berusia 7 tahun. Dan kalau dah kita pergi jumpa mak dia, kita bagi tahu sabarlah banyak-banyak kau. Walaupun kau baru-baru ni suami dah meninggal dan hari ni anak pula dah meninggal, semoga Allah menjadikan mereka sebagai asbab untuk menunggu kau di pintu syurga, dan mereka tidak akan masuk syurga, melainkan kau masuk syurga bersama-sama dengan mereka. Ucapan takzir macam ni, insya-Allah kita juga akan mendapat selendang daripada Allah Subhanahu wa taala di hari akhir.
muslimat rahimakumullah, kita berhenti tadi dulu. InsyaAllah pada bulan depan tajuk lagi pada keistimewaan mayat yang disolati orang banyak. Banyak mana mayat kita nak orang sembahyang? Apa kelebihan bila kita mati orang ramai sembahyang kat kita? Apa kelebihan dia? You all nak tahu, you come back next month. I continue. You know? Nampak orang putih tu. Nampak ingat Ustaz Lekeh, orang putih je. Bukan jalan-jalan. Ada budak yang meninggal itu baru dalam Aduh. 2 minggu baru. Baru 2 minggu. Allahumma salli ala Muhammad. Itulah. Arwah nanti itu meninggal bulan 4. Ni anak tu. Itu baru lahir. Dalam 2 minggu anak dia ni meninggal lari. Hanya betul. Tapi dia satu kan? Okey. Allah. Dia dalam banyak. Ada macam ni lah. Allah. Dia anak dia bulan Dia lahir anak baru, anak 7 tahun ni meninggal. Allahumma salli ala Muhammad. Allah uji dia. Orang macam ni kalau kita jumpa, kita bagi ucapan takzim, maka kita akan dapat sekendah daripada Allah Subhanahu wa taala. Muslimin rahimakumullah. Itu ujian orang yang Allah timpakan kepada mereka. No, kita tidak tahu Allah nak uji kita lagu mana. Cuma kita minta lah. Allah uji kita lagu mana pun Allah uji lah. Tapi Allah, kita minta dekat Allah kekuatan yang maksimum untuk kita pertahan ujian yang kita dapat daripada Allah. Kita tak tahu penghidupan kita ni lagu mana Allah nak tahu. Tak tahu sakit ke, hilang orang yang kita sayang ke, hilang harta benda ke, wallahu a'lam. Cuma kita ni kena jadi orang yang get ready. Nampak orang putih, kemah aku. Jadi kita berhentikan dulu yang baik daripada Allah Subhanahu wa taala, yang tidak baik, yang silap, yang salah, yang terkasar bahasa datang daripada kelemahan dan kekurangan diri sendiri, dan tidak banyak-banyak. Wallahu a'lam. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل وسلم تسليما كثيرا برحمتك يا أرحم الراحمين. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Allah, wahai Tuhan kami bermohon kepadamu, Ya Allah. Dalam apa juga bentuk ujian yang kau timpakan kepada kami, engkau berikan kekuatan kepada kami untuk berhadapan dengan ujian tersebut dengan penuh keredaan, Ya Allah. Ya Allah, jadikan kami orang-orang yang diberikan kekuatan semangat, kekuatan untuk melalui ujian hidup ini, Ya Allah, agar dapat menjalani kehidupan yang diridai olehmu di dunia dan juga di hari akhirat. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat bi rahmatika ya arhamar rahimin. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. وبالله التوفيق والهداية. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر.